Boleh Faham correlation dia? Okey. Setakat ini ada soalan untuk INP dan indeks. Kan. So, kita ada sentimen yang lebih positif, kita ada saham yang dijangka memulakan 5 wave ke atas, itu adalah buyer market, dan dan yen pair juga dijangka akan memulakan sedang membuat pergerakan ke atas. The one that make it a bit heavy adalah kepada USD JPY. Tetapi at the moment sini pun adalah 5 wave. Nampak? Ini adalah 5 wave, 3 dan kita jangkakan 5 wave, 5, 3 dan 5. Okey? Ini adalah untuk USD JPY ke atas. Ada soalan untuk yen pair dan juga untuk indeks, jelas structure dia? Okey. Euro JPY dan juga GBP JPY dah memulakan pergerakan ke atas. Jelas kan? Boleh? Okey. So kita dah ada higher high dekat sini, marginal high high, Euro JPY pun dah buat high high, structure belakang. Ingat, satu structure tu maksudnya macam ni. Elliott wave 1 2 3 4 5 1 2 3. Ini adalah satu structure. Satu count yang komplit. Anda tak long tengah-tengah ni. Jangan long tengah-tengah ni. Anda tak long tengah-tengah ni. Tak ada. This is not a long tengah-tengah. Kalau anda trade dekat 15 minit, 5 minit, then maybe kalau dia buat this one. I don't really like Euro JPY. Kalau dia buat 1, 2, 3, then anda boleh long. I don't particularly like untuk Euro JPY long pada semasa. Lepas ni saya ceritakan. Kenapa? Not to enter pada waktu ni unless anda trade 5 minit, 15 minit chart. Sebab kita jangkakan ini adalah satu correction dalam B. Tengok yang atas tu B. Okay. Kecuali anda trade di time frame yang lebih kecil. Euro JPY, GBP JPY, dekat 5 minit ni ada setup. Kalau anda trade. Ini adalah, dan anda pastikan hujung ni dia ada divergence. Pada waktu ni ada 5 minit. 5 minit chart. Ini ada divergence. So kalau dia buat 5 wave, ada divergence, anda nak dia break out this trend line. 3 wave yang break out this trend line. Then anda long. Okay. EG, try tengok apa yang saya lukis. EG, I'm expecting 7 wave ke bawah. Okay, so ini kalau dia buat ini, anda kalau dia break out dan kita ada connector yang jelas, faham? Connector yang jelas. Ingat, wave 2 akan buat deep correction. Faham? Okay, ini adalah untuk GJ, untuk EJ. Ini dah ada high-high daripada belakang dia, daripada yang ini. So, kita dah ada, kita tunggu higher low berlaku. Anda enter dekat higher low. Delete fund. Saya dah delete. Dia tak sampai, dia terus naik kan. Okay, GJ sama. Dua ni shorter time frame ada setup. Dua ni ada setup untuk dekat 5 minit. Bagi siapa yang trade dekat 1 hour, nah, anda tak trade ini. Bagi siapa yang trade 5 minit, 15 minit, itu ada setup dia. Tu yang saya nak cerita. DJ dengan EJ. Kalau dia buat correction, 3 wave, anda boleh long. Itu 5 minit punya trading untuk intraday. Okey, kalau tak ada soalan untuk yen pair, sekiranya anda jangka yen pair ni ke atas, anda akan jangka untuk euro, untuk US dollar pair pun ke atas sebab dia sama. Nampak? Boleh? Terang, bersuluh, kan? Jadi kalau anda jangkakan GJ ni ke atas, GU pun sedang bergerak ke atas. Kan? GU pun bergerak ke atas.
Sebab chart dia sama. EU dengan EJ pun bergerak sama kan. Bersinar. Jangan pergi EJ long, EU short. Kita sedang lawan euro position kita sendiri kan. Janganlah. Itu macam dah kena lip 61, keluarkan lebih kurang macam itulah. Contoh. Contoh. Jadi 72 jadi kan. Itu contoh dia lah. Okey, jadi we are expecting untuk some USD punya weakness, EU, GU, AU untuk buat correction. Okey. Nampak kan? Dia semua sama. Everything sama. UCAD ke bawah dalam 5 wave. It's dollar punya kelemahan. Okey. Untuk mereka yang trade H1 ke atas, H4 daily, anda tak trade sekarang. Kalau anda masih pegang silver, anda pegang silver. Silver 5 wave ke atas. Cerita dia, I'm expecting untuk dolar ni adalah basically adalah lawan kepada euro USD. Ni nampaklah kan. Okey. Ni adalah lawan kepada dolar USD. Okey. I'm presenting you with something dan ini ada dalam market outlook. Kita akan cari untuk short dollar. Waalaikumsalam. Jadi bukan sekarang. Kita akan cari peluang untuk short dollar daripada sini. Daripada sini nanti Level ini adalah sama dengan euro USD di bawah ini. Euro USD jauh lagi, belum sekarang. Ini bagi mereka yang mencari peluang untuk swing dan pegang. Di sini nanti. Okey? Di sini nanti. Kita expect akan ada 3 wave move. Kenapa di sini dijangka 3 wave move? Sebab di belakang ni 3 wave. A, B dan C connector 3 wave move. Faham? Saya buang Okey. 1, 2, 3. 3 wave ke atas, 1, 2, 3. Dan 3 wave atas ni ideally dia break this resistance. Faham? And it looks like it's doing that. Okay, break resistance ni bukan kita katakan dia habis. Ini yang habis, structure ini yang habis. Okay. So, saya akan cari peluang untuk nak long euro USD daripada sini nanti. Belum sekarang. Market tengah turn over, tengah turn around. Ini berlaku I'm looking at this ni dan anda akan nampak dekat outlook kecuali untuk GBP US dollar. Kenapa kita cari untuk long euro USD? Because kalau anda tengok dekat, saya terpaksa guna H4, di sini kita ada higher high. What I'm looking for adalah this move. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 and 3, kita long dari sini. This area. Boleh? Di sini nanti. Belum masanya. Dan pilih salah satu daripada US dollar pair dekat area sini nanti. Pilih salah satu daripada dollar pair. Okey? Kecuali GBP USD. Sebab GBP USD ni tak ada lower low. Nampak? Daripada belakang ni, dia tak ada higher high. Ini tak break. Euro USD break. Euro USD ni ada. Dia break daripada yang ini. Dia break out daripada ni. Kita bandingkan dua chart. Ini adalah Euro US dollar. Ini adalah GBP USD. Okey. High yang sama dia
Ini adalah di belakangnya. Okey. High kat sini. Okey. Yang ini. Yang ini, sini, lepas high tu sini, dia break out. Untuk euro US dollar. So, kita ada sequence higher high. So, kita akan cari untuk euro USD ni, untuk long, sekiranya dia correcting this high. Dalam 7 wave. Kalau dia buat pergerakan ini, kita akan long dia. Bukan daripada sekarang, seperti saya sebut tadi. Ini kalau anda dah long, anda continue long, dan anda tunggu 3 wave ke bawah untuk long. Kalau itu short term, kalau anda masuk short term. Waalaikumsalam. Kalau anda ada pegang short term, anda akan cari peluang, anda masih pegang position anda sehingga untuk intraday lah. Tapi kalau yang swing, anda cari peluang dekat sini nanti. This level. Boleh? GBP USD sahaja tak. Sebab dia tak ada higher high. Dia tak ada trend. Dia tak ada trend uptrend. Simple cerita. Dia tak ada uptrend. Dia tak buat higher high lagi structure ini. Kalau dia break out sini, buat 3 wave, kita akan long dia. Okay? Euro USD, daripada structure yang sama, dia ada higher high. Okay? So, kita akan cari long dia. AUD USD sama juga. Kita break yang belakang ni. Kita break. Okay? Dan tunggu dia buat benda ni. Benda sama. Pilih salah satu. 2, 3, 1, 2, 3, then this move untuk anda long. Okay, sekiranya dia buat 7 swing, 1, 2, 3, yang correction ni 4, 5, 6, 7, then kita cari long. Faham? New Zealand dollar, US dollar pun sama, tapi jangan trade semua dolar. Pilih satu kan. Pilih salah satu. Ini nampaknya satu flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 3 wave lagi ke bawah. Okay. UCAD salah satu. Jangan UCAD pun sama. UCAD kita ada lower low daripada this. Kita dalam internal kita ada lower low. Yang tak habis lagi 100%. Faham? Okay. So kalau UCAD ni ke atas, kita dah ada 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. I'm looking at a bit more ke atas sebelum dia jatuh. Benda sama. Benda sama. Benda sama. Yap. Okay. Saya tak jangka yang ini akan rally dan akan rally ke bawah pada waktu ini. Pada waktu ini sebab kita ada yen pair tadi. Ini sebab dia. Kita ada USD JPY. Uish, apa benda tu? Kita ada USD JPY yang saya jangkakan akan habis pergerakan ini. Faham tak, Fiq? Ini 5, ini 3 dan ini ada 5. Okay? And it start moving lower. Kalau USD JPY ni start moving lower, yen pair tadi tak dapat nak rally. Kalau yen pair tak dapat nak rally, ini pun tak dapat nak rally ke atas. Faham? Sebab dia, the only sebab saya katakan benda ni adalah USD JPY. USD JPY dijangka akan buat 5 wave atas ni, sini 5 wave, dan lepas tu dia jatuh ke bawah, sini ada lower low. Faham? The only sebab saya katakan benda ni pada waktu ni adalah disebabkan oleh USD JPY. Sebab ingat, untuk Euro JPY, dia adalah Euro USD darab dengan USD JPY. Kalau kita tak nampak Euro JPY dapat nak rally, disebabkan oleh the other part of JPY pair, Euro JPY, iaitu USD JPY yang akan buat correction ke bawah, ini tak dapat nak rally. That's the only sebab yang saya present dalam ni adalah benda ni. USD JPY. Jadi USD JPY 5 wave ke atas sebelum dia buat 3 wave correction ke bawah. Jadi USD JPY ke bawah bermakna
yen pair tak dapat nak rally lagi. Iaitu seperti Euro JPY belum untuk ni. Kita katakan ini 5, 1, 2, 3 dan break ke atas, belum masanya. Sebab itu saya jangkakan masih ada B ni tak habis lagi. Itu sebab dia. Ya. Okey. Jadi kalau anda nak trade nanti, ini Euro JPY ke bawah ni adalah sama dengan Euro USD ke atas. Yang ini. Euro USD tempat kita tunggu tadi kan. Jadi anda boleh pilih satu yen pair, satu dollar pair. Faham? Ini akan rally bila USD JPY nanti sampai dekat support dia dekat sini. Dekat wave 1 dan buat wave 2. Ingat wave 2 sharp correction. Boleh? Dia semua berkait-kait ni. Dia tak ada satu je. The only sebab saya katakan yen pair tadi tak dapat nak rally, dan break this high adalah disebabkan oleh USD JPY yang masih lagi dalam correction dia. Yang masih lagi dalam correction dia. Di sini kita ada lower low banding dengan belakang. That's the only sebab. That's the only sebab. Faham? Okay. Jadi kalau kita katakan Euro JPY belum dapat nak break atas ni, Euro USD pun belum dapat nak break this high. Katalah dia break. Then kalau ini masih ketinggalan, anda boleh masuk yang ini nanti. Tak kisah. Kalau dia break out ke atas, kita tunggu 3 wave. Itu je. At the moment, belum masanya. At the moment. Tapi kalau anda trade di shorter time frame, seperti saya sebut tadi, untuk Euro JPY, even Euro USD ni ada higher high dekat 5 minit. Hampir nak buat higher high. Dah buat higher high. So pada waktu ni, kalau anda trade dekat 5 minit, okay, tu 2, this look like 3 kat mana? 3, 4 and doing a 5. So 1, 2, 3 anda boleh long. Ini dekat 5 minute chart. 1, 2, 3 ni anda boleh long. Sama juga seperti even kepada GU. Okay. Di 5 minit. Sebab dia ada higher high. Dia simple cerita. Dia ada trend ke atas. Faham? AUD USD tak ada. NZD USD tak ada. UCAD yes, ada. Di shorter time frame. Di 5 minit. Ni tak ada. Ni ada lower low. Di shorter time frame. Okay. AUD tak ada, NZD tak ada, UCAD ada, GU ada, EU ada. Di 5 minit. Tapi kalau anda trade short term swing ataupun swing, anda tunggu seperti yang saya sebut tadi, iaitu anda tunggu 7 swing, double correction untuk US dollar. Maksudnya untuk Euro USD ni anda tunggu this move. Anda tunggu this move kat atas ni untuk dan kita akan tunggu ke bawah ni baru anda long. Boleh tak short kat sini? Tak. Tak ada. Ini bukan lower low. Okey. Sebab sini 3 wave. Kalau dia 5 wave, kalau ini 5 wave, this one break out 5 wave, anda boleh cari short. Tapi ini tak ada. Sama lah seperti saya sebut AJ, AU sama. It's all the same. Ini tak ada entry lagi kalau di shorter time frame. Jangan trade tengah-tengah dunia. Belajar untuk tak trade tengah-tengah dunia. Itu je. Ini adalah satu, tengok ni okay. Yang ini kita ada we do have divergence. Ini ada satu divergence. So untuk AJ, I don't really like untuk nak short dia, biarpun kita ada 5 wave base. Ini bukan 5 wave ini 3 wave. 1, 2, 3.
So 3 wave, anda tak dapat nak short dari sini pergi ke sini, tak dapat. Takutnya dia habis kat sini je daripada this trend dan continue ke atas. So tak, no, you are not shorting from here. AJ tak ada, dia masih dalam sideway. Tak ada, in other words. In other words. Boleh jadi? Okay. So, yang sama, indeks kita jangkakan sedang buat wave 1. JPY pair. I'm looking at dia tengah buat apa? A, B dan ini A. Okay, ini A. DJ dan DJ dah break out. Kepala A tadi. Untuk DJ dan DJ. AU dan GU dan EU pun dah break. Jadi di time frame kecil anda boleh masuk. Tapi time frame besar, no. Belajar untuk tak trade dekat tengah-tengah. Kecuali anda trade dekat 5 minit. Sebab di 5 minit dia ada trend. Dia ada higher high. Kita katakan dia ada trend sekiranya kita ada series. Maksudnya low, high, dan seterusnya ini. Higher low, higher high. Ni baru kita kata ada trend. Kalau dia baru sini, ini belum. Dia kena break ini dahulu, baru kita ada higher high. Tu maksud dia. Baru kita ada trend. Kan? Jangan trade. Kalau dia macam ni, ini belum ada trend. GJ break, ada trend. AJ tak ada. NJ tak ada. CATJ tak ada. Simple. Buat benda simple. Okay? Biar nampak trend dahulu. Anda nampak trend, tunggu 3 wave, letak limit order, jangan tenung chart, letak stop loss, letak TP, letak alert. Dah, biar dia. Biar market buat kerja dia. Okay? Even now, anda nampak untuk EU tengah buat satu wave 3 waktu ni. EU supposedly tengah buat wave 3 dalam yang kecil. Dalam ni C ini adalah 1, 2, ni tengah wave 3. 4 dan 5. Belum masanya untuk long. Jangan long atas ini. Oh, ni nak atas, tekan atas ni. Jangan. Itu bukan cara trade. Tunggu satu tempat. Itu je. Ni tengah buat wave 3 dalam di time frame yang kecil. Ni tengah buat wave 3 di time frame yang kecil. Faham? Daripada low dia, ini adalah RSI yang paling tinggi. Daripada low sini, okay, daripada low sini dan low sini, okay, low sini, okay, ini adalah yang paling tinggi RSI ni. So masih ke atas. Okay. Tapi jangan masuk yang macam ni. Tunggu dia turun dulu. Kalau anda trade dekat 5 minit dan anda masuk balik. RSI pun kata ni dah overbought kan. Janganlah masuk area overbought. Simple je kan. Tunggu dia turun dulu, reda dulu, dah ada accumulate balik, baru masuk. Accumulation tu dalam 3 wave. Anda nampak 3 wave, itu accumulation. Simple. Boleh? Okey. Untuk gold. Ada soalan untuk US dollar? So, sekiranya anda jangkakan pada waktu ni JPY pair ke atas, anda jangkakan untuk dollar pair pun, US dollar, ini adalah XXX JPY ke atas. Anda pun jangkakan dollar pair is moving higher. Sama. Boleh tak long dia? Tak. I'm expecting ini. Sini nanti anda long. Ini untuk dollar pair. Jadi, kelemahan US dollar pada waktu ini will be, kita akan nampak untuk gold ke atas. You will see gold will move higher. Anda akan nampak untuk silver move higher. Okay. Silver move higher. Silver ingat dah sampai 100%. Gold tak sampai lagi. Anda akan nampak untuk even kepada minyak, dan juga copper not really. Copper is not. Copper is not.
Saya jangkakan copper ni ada lagi movement ke bawah untuk copper. Ni adalah untuk copper. Ada lagi movement ke bawah. Untuk copper. Ni nampaknya dah habis wave A dia. Saya tengok lah. Saya tak dapat tandakan sebagai A. Mungkin ada satu lagi ke atas. Untuk copper ni. Sama. Copper, silver kalau anda dah masuk, you should be entering dekat kawasan ni hari tu. So kalau anda ada position, anda hold dia. Ini mungkin tak ada macam ni. Kalau gold ni dan juga silver terus naik ke atas dan tak buat ini dan tak buat C ni maksud saya. Kalau gold dan silver daripada current wave dia break this high. Dia terus naik, terus buat 1, 2, 3, 4. Kalau sini tiba-tiba jadi 5 wave. Kalau dia buat macam ni dan correcting dalam 3, tak tembus ke bawah. If it does that, dan lepas tu dia terus pecut ke atas, dan break this high sebelah sini. Higher high. Year high. This one is the highest untuk silver. Untuk gold. Silver pun sama. If it does that, apa jadi kepada US dollar? Kalau dia terus buat benda ni. Kalau sini jadi 5 wave. Pecut 4 dan 5, break this high. Apa jadi kepada dolar dalam keadaan ini? Dolar tak akan buat double correction. Dolar dia dah habis ini. Ini habis dan kita dah ada dolar dah pecut ke bawah. Don't worry, anda terlepas yang ini, jangan risau. Jangan risau. Don't worry. Ada banyak pair yang anda boleh trade. Terlepas yang ini, alah, Zul suruh tunggu naik lagi. Tak, don't worry. Euro USD ke atas, anda boleh pilih yen pair. Tengok, banyak yang anda boleh trade. Sebab dia semua chart yang sama. Cuma nak pilih je kan. Cerita dia, kalau anda tengok kepada UJ ni, dan dia terus bermain sideways. Yen dengan dolar dua-dua lemah dan ini terus bermain sideways, tak ada 5 wave. Dia extended dekat sini. Kalau dia extend dekat sini, dia menjadi diagonal. Itu adalah kepada gold, kepada silver buat kerja ni. Boleh? Saya tadi disebabkan oleh USD JPY dijangka buat 5 wave. 5 wave, correcting 3 dan another 5 wave kat sini. Sebelum dia buat terjunan. Ini. Okay, I'm expecting this move. But apa sekiranya dia tak ada dan dia buat, kalau ini adalah view pertama, sekiranya dia buat benda ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ini maksudnya USD JPY sama-sama lemah, tak ada kuat, tak ada apa. Okey? Itu adalah extended. Kalau ini berlaku, anda punya pasaran saham apa jadi? Saham akan jadi apa? Ini akan extend dalam wave 3. Ini akan extend dalam wave 3. I won't be surprised kalau dia punya RSI buat high-high. Okay. Kalau ini jadi, yen pair jadi apa? Euro JPY terbang mana dah? GJ ke mana entah dia? AJ dan CAPJ terutamanya. If that happen. So perhatikan UJ, perhatikan gold dan silver. Sebenarnya tak perlu, anda perlu tengok ni je. Ini je sebenarnya. Kalau ini terus jatuh. Kalau ini terus jatuh. If ZN ni terus jatuh. Maksudnya, kalau ZN jatuh apa jadi? Itu adalah saham yang mencanak.
interest rate pasaran naik, orang boleh terima dan seterusnya. Ini kalau ini jatuh, if this jatuh dan bawah daripada ni, jatuh macam ni, okey, kalau ini berlaku, saham Nikkei, ES, YM semua akan terus buat wave 3, akan meneruskan dalam wave 3. Kita akan ada extension dekat saham if that happen. Dan pada waktu tu dollar index habis. Dollar index habis. Kelemahan dolar menyebab dan juga kenapa gold tak gerak jatuh pada waktu tu. Gold pada mulanya will be a bit weaker. Pada waktu tu mula-mula dia akan buat wave 2 kat sini. Lepas dia break out, dia akan buat wave 2. Lepas tu dia pecut. Sebab apa? Hedging. Orang simpan banyak disebabkan oleh takut risiko dekat pasaran saham. You will see gold akan supported, silver akan supported if dia buat benda ni. Of which saya tak jangka dia buat benda tu. Saya jangkakan ada satu lagi. Ini sebagai apa? Ini sebagai 5 wave, lepas tu jatuh. Sebelum dia naik. Saya jangkakan gold akan buat benda ni, silver pun buat benda tu. Dia tak perlu jadi 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Sebelum dia buat 1, 2 dan 3 sebelum naik. Tak perlu jadi. Tak perlu jadi. Dia kepada dolar tadi, dolar dan juga pasaran saham. ZN lah. Faham? Saya lebih prefer nak tunjuk chart kosong. Kalau saya tunjuk macam ni, anda, oh ni naik, ni turun, ni naik, ni turun. Tak. Okay. So we are expecting gold dan silver akan accelerate. Ini dalam wave 3. Silver not really. Silver dalam A, B dan C, nampak? 3 wave. Tetapi untuk gold is accelerating dalam wave 3. Ini baru wave 1 tau. 2, 3 dalam 3 nanti kita akan ada RSI yang tertinggi dekat sini. Kawasan sini nanti. Masih ke atas dalam 5 wave. Kalau anda short term trader, saya tak berapa gemar sebab ini nampaknya bukan satu impulse. Ini adalah satu diagonal. Kalau sini impulse nyata 5 wave, breakout satu ni, kalau 5 minit, anda boleh long silver. Okay? Kalau sini 5 wave dalam impulse, ini adalah dalam satu diagonal. Saya tak berapa gemar ini. Faham? Okay. Dan silver pun nampaknya adalah satu double correction. So tak berapa cantik lah. Okay. Tapi apa-apa hal pun di atas. Apa-apa hal pun anda tak short dolar ni. Anda tak short gold dan silver. Anda cari set up long. Anda cari set up long. Itu je. Saya dah sebut benda tu dari bulan 3. Anda cari set up untuk long gold dan silver. Saya dah sebut benda tu dari bulan 3 kan. Bulan 2, bulan 3. Bukan baru hari ni kan. Okay. Dia jatuh, ada cari 3 wave untuk long. Dia jatuh, cari 3 wave untuk long. Dia mungkin dari awal tahun lagi kan. Sebelum dia buat benda ni, kita dah cerita benda tu. Ni dah bulan 10 ya. Ni dalam fasa korektif. Itu dia. Anda tak short dia. Macam mana pun rupa dia, anda pergi cari long dia. Gold dan silver. Ini uptrend. Dah kenapa dia nak short? You are trading correction bila anda short dia. Of which correction boleh habis bila-bila. Tak ada correction boleh habis bila-bila, dia boleh ni. Tapi kalau dia trend, ingat, kerja anda, matlamat anda sebagai trader to make as much money as possible. To make as much money as possible,
adalah anda trade trending market. Bukan trade tengah-tengah. Itu adalah sideway market. Tunggu dekat ekstrim daripada correction untuk ni. Kenapa kita long silver? Because ini kawasan ekstrim dia. Kita long kat sini. Bukannya tunggu apa benda? Tunggu satu pin bar, tak. Ini kita masuk kat sini. Kita tunggu level. Kalau nak nampak kena shadow kan, tunjuk dekat daily. Daily cantik. Dapat shadow. Iyalah. But I'm expecting another 3 wave move ke bawah. Kalau sini buat 3 wave, then anda boleh cari long silver lagi kalau dia buat 3 wave kat sini. Yang position ni akan kena BE. Itu je. Anda tunggu kat bawah ni nanti untuk long dia daripada sini. Pilih salah satu antara gold dan juga selagi dia tak break this low. Itu je. Pilih salah satu, gold dan juga silver. Salah satu. Jangan trade dua-dua. Dia chart yang sama. Jangan mengada. Itu adalah chart yang sama. Jangan buat hal. Ini maksud saya. Ini gold, ini silver. Janganlah. Okey. H4. Dia adalah chart yang sama. Janganlah. Kalau anda trade silver, anda trade silver. Anda trade gold, anda trade gold. Janganlah masuk gold satu, silver satu. Baik masuk 2 lot kat sini daripada trade satu situ, satu banyak chart nak buka. Anda trade benda sama. Nampak jelas? Sama. Kan? Janganlah buat hal. Benda tu jalan sama. 2 lagi haru, satu long, satu short. Itu lagilah haru. Okey. Crosses untuk Euro AUD dan juga untuk GBP dan juga untuk Euro ni. Euro AUD I'm looking at ini sebagai wave 1, wave 2 dan terus ke bawah untuk lengkapkan 5 wave dalam wave C. Ingat ini adalah wave 2. So, tapi kalau dia jatuh bawah lagi, dekat 4 hour, ini dekat-dekat nak sampai support dekat 4 hour tau. Saya letakkan ni dekat 618. Soalnya kalau saya letakkan kepada 1, dia dekat sangat. Okay? Saya letakkan 618. Tapi based on dalam dia punya ni, ini mungkin jauh ke bawah. 1, 2, and we might have ini. 1618. Kalau nak tengok dia punya bacaan dalam tu lah. Kalau ini habis. Okay, we might have this. Tiga. 4 and 5. Okay. 5. Ni masih lagi dalam area support dia. Okay, dan ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam yang putih. Okay. Ini masih lagi dalam area support dia, belum break ke bawah. Apa pun anda tak cari untuk nak long nak short dia, Euro AUD, belum masanya. Belum masanya. GBP, Euro GBP I'm looking at dekat 1 hour. Dekat 1 hour, a bit more ke bawah dalam 3 wave. I did some recount untuk Euro GBP. Dekat sini. Okay, untuk Euro GBP. GBP AUD pun sama. 1 more leg, 3 wave ke bawah, A, B dan C. GBP SZD pun sama. Ni dah break ke atas.
This one is still 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh lukis macam tu. Selagi dia tak break atas ni. Okay, ni adalah untuk GBP NZD. So a bit more, masih lagi ke bawah GBP NZD. Ini boleh long tak? No. Anda tak long GBP NZD. Anda long kenapa? GBP AUD dan GBP NZD. Tengok. Ni adalah GBP NZD. Okay. 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 Kalau anda tengok yang ni, ini tak ada lower low. GBP NZD tak ada lower low. Kalau nak short, anda short GBP AUD. Ini ada lower low. Faham? Daripada structure sebelah ni, structure ini, this structure, kita ada penurunan. High. Okay. Daripada sini. Dan kepada this low. This low. Okay. Now kita ada retracement dia. Okay. So kita ada low kat sini. Yang ini tak ada. So GBP NZD anda ke tepi. GBP AUD. This one maybe. Untuk anda boleh nak short. Sekiranya dia ada 3 wave. Nampak? Either dia dekat atas ini or whatever punya kau. Ini untuk GBP AUD. Kalau dia naik ke atas, anda tunggu atas ni untuk nak short dia. Boleh? So itu yang kita lihat basically berapa chart? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. U-shape saya tak tengok. U-shape masih, kalau Euro USD anda jangkakan naik, U-shape masih ke atas. Okay. Boleh? So itu yang kita nampak untuk hourly. Kita ada indeks yang sedang membuat wave 1, yen pair ke atas, EJ dah buat higher high, tapi dia masih dalam 3 wave, A, B dan C ni ada 5 wave, tapi ini anda tak long lagi. Kecuali anda trade di M5, M15 anda boleh long. Kalau dia buat 3 wave pullback, dia dah buat higher high. Untuk dollar pair, dia sedang buat this move. Saya jangkakan ada 3 wave lagi ke bawah sebelum dia naik balik. Sini nanti kita long dia. Ni untuk swing. Okey, ada soalan? Untuk event malam ni. Malam ni kita ada ISM non-manufacturing jam 10 nanti. Jam 10 nanti. Final services PMI untuk US seperti dijangka. Ini jam 10 sebentar lagi 7 minit. Kita break dahulu, kita lihat kepada ISM sebentar lagi. Kita break 5 minit, kita tengok lepas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break 5 minit.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Zarin? Odah? Wom? Boleh? Fi? Din? Boleh? Okey. Thank you. US stimulus stock macam mana? Oi, belum. Belum lagi. Din, thank you. Belum lagi. Apa, kita ada Presiden Trump yang masuk hospital, belum lagi, belum lulus lagi. Apa bentuk package dia kita tak tahu lagi. Sekejap dia tukar, sekejap macam ni, sekejap macam ni. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita ada data ni sebentar lagi, jam 10 sebentar lagi. ISM non-manufacturing ni. Kita tengok detail dia lepas ni. So, angka ni, basically, ini adalah anggaran 80% daripada aktiviti ekonomi, iaitu kepada US yang base kepada service sektor perkhidmatan. So ini adalah something yang saya tengok. Kita ada services tadi yang keluar lebih kurang daripada PMI, tak ada bagi clue whether this one will go higher or that one. So bacaan PMI untuk final services tadi adalah sama seperti sebelumnya. So not giving us a clue kepada ISM ni. Okay, so kita tengok lepas ni what is that one. At the moment we have US dollar weakness. So kalau ini data ni lemah, it could weigh on, memberatkan kepada indeks. So kita tengok data ni. Okey, sebentar lagi kepada ISM dan manufacturing. Jadi view kita tak bertukar. Ni 57.8 keluar higher. It doesn't mean US dollar kuat. Jangan tengok, oh ni data hijau, USD. Oh tekan US dollar long. No. Jangan buat benda tu. Tak, ia tak bermaksud US dollar kuat. Jangan. Ini bermaksud sentimen lebih positif. Okey. Jangan buat magic. USD JPY mungkin ke atas, itu saja. Anda tak nampak untuk dolar ni. Jangan buat magic. Oh, ini US dollar. Mana dia? Nampak? Tak, dia tak macam tu. Ini itu masalahnya. You need to understand maksud data ni pada masa sekarang. Waktu sekarang, orang nak tengok ekonomi bagus ke tak bagus. Kalau kita tak ada cerita COVID-19, tak ada cerita apa semua, data ni keluar macam ni, US dollar akan rencana. Sekarang ni orang nak tengok ekonomi okey ke tak. Itu sebabnya. Dia bukannya tengok ini US dollar, ini merah, ISM, ini hijau, tinggi daripada expectation, tinggi daripada sebelum. Oh ini boleh menyebabkan US dollar kuat, Euro USD junam sampai sini. Tak. Tak langsung. Jadi view kita tadi tak bertukar. Itu je. We still have index yang akan mengukuh disebabkan ini. So kita mungkin dah habis wave 2 kita dekat sini. Kalau kita tengok kepada ES, okay, ES mungkin habis dekat sini 2 dia. Saya cuma perlu tukar ini kepada jadi color merah je. Saya perlu tukar ini je. Dan kita tak ada W, X dan Y. Dan 2 ni habis kat sini. Nampak? Itu je saya perlu buat. Sekarang ni saya tak dapat buat yang tu. Kenapa? Ini tak habis lagi. Dia kena break atas ni. Barulah. Kita tengok YM. Kalau YM break out atas, tak ada. Jadi kita tak dapat nak buat benda tu. Sebab itu saya masih kekal kepada view ini, 2 ni. Faham? Okey. ES, tak. Saya masih letakkan yang ini because of that tadi. Sekejap. Banyak aku nak lukis sendiri. Okey. Saya tak tukarkan dia because of dia tak ada mana-mana. Ini masih X.
Kalau dia break up atas ni, then 2. Apa pun anda tak short index. Itu je. Main point dia anda tak short index. Jangan short index. Bukan masanya untuk anda short index. Ya? So kalau ini breakout atas, then S&P 500 breakout atas, YM breakout atas, 2 dia dah habis kat sini dan kita continue. Breakout atas, 3 wave, terutamanya untuk ES ni. Breakout atas, 3 wave anda long. Breakout atas 1, 2, 3, 4, 5, 3 wave anda long. Nampak? Nikkei will do the same. Ni masa ni tak ada. Unless dia breakout atas ini. Sebab kita tak tahu 2 ni habis ke tak. Selagi dia tak break atas ini. Atas 5 ni. Sebab mungkin dia buat 3. Lepas antara 3 ni, Nikkei, SPX dan Dow Jones yang breakout atas daripada 5 sini. Dia tengah buat 1 kan, dekat sini. Kalau ni, then kita tak ada lagi kaki ke bawah. So, any 3 wave pullback selepas 5 wave yang breakout atas. Any 3 wave pullback, anda long. Antara 3, pilih salah satu. Jangan trade 3-3 basket lah pula. Jangan buat magic. Dia sama. Jangan buat hal. Dia kalau nak buat benda tu baik buat 1 kan. Buat apa nak buat nak tengok sampai 3 chart. Dia benda yang sama kecuali Nikkei ni lah. Nikkei sebab apa saya letakkan Nikkei habis, dia ada higher high. Itu je. ES. Ni chart yang sama daripada low itu. Kecuali Nikkei ni yang dah ada high. Itu je. Satu lagi, yes, exactly. Pada semasa kita cuma ada 3 swing. Kita baru ada 1, 2, 3. Jangan buat hal dulu. Ini pun kalau silap-silap jadi flat. 1, 2, 3. Ke bawah boleh. Tak ada. Kan? Sebab tu selagi dia tak break atas ni. Dia tak buat high. Even dia break atas ni, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then anda boleh masuk. Mana tahu dia buat 9. Dia tak ada buat high kecuali Nikkei tadi. Okey, tak ada apa-apa perubahan view kita sama. Even selepas data ni anda tengok, even Euro USD, data US dollar kuat. Jangan buat magic macam itulah. Tengok Euro USD, mana dia pergi? Euro USD akan naik ke atas. You will see US dollar lemah. Mana Euro USD saya? Ni. Euro USD akan naik ke atas. Explain kepada saya. Kenapa data US bagus, Euro USD naik? Macam mana tu? Faham? Wave 3. Yelah, wave 3. Tapi kenapa US dollar data bagus, dia naik? Euro USD pula naik kan? Tu, you have to fahamkan data tu kepada tema semasa. Dia tak macam tu. Itu adalah dia panggil, kalau technical itu adalah BEER. Tak apa, saya tak nak terangkan. Dia ada matematik, nak ajar matematik lagi tak nak saya. Tak payah. Ni masih ke atas. Ini masih ke atas. Tapi boleh long tak? Kita tahu dia nak naik. Kalau saya 10 tahun lepas, saya long ni. Kalau saya lah, tahun 2009, saya long ni. Sekarang tak. Tahun 2009 saya long ni. Saya beritahu betul. Ni saya long. Tapi fikirkan, kat mana stop loss? Ramai trader kalau dia tengok ni kan, stop loss dia macam ni. Dia enter sini, stop loss bawah ni. Tu yang best dia. Ini ada apa-apa ke?
Yes, ini dalam wave 3. Tu yang snake. Dan kalau tengok stokastik, ni tengah buat starting tu buat snake. Kalau saya 10 tahun lepas, saya akan trade macam ni. Sini stop loss saya. Kita ambil lah cerita ni, kita masuk teknikal. Kalau kita ambil cerita mengenai order, adakah ini fresh area tak? B ni fresh area tak? Banyak tak order nak tahankan dia jatuh bawah B ni? Kalau kita letak stop loss kita bawah sikit daripada B. Kalau kita letak macam ni, ini stop loss kita. Ni level yang kita tengok. Ramai trader suka buat macam tu kan? Dia akan letak stop loss area sini. Soalan saya, yes, masih baby. Mana yang dia tak baby? Sini yang dia tak baby kan. Sebab sini ada masa sikit. Kalau kita trade dekat H1, sini yang ada kan. Ni kira fresh sikit. Yang ini baru saja, order-order dia baru diambil. Nak tahankan dia jatuh payah. Itu secara logik sajalah. Ramai akan suka trade, dia letak stop loss macam ni. Secara logik. Fikir secara logik. Itu bukannya support area yang kuat. Tak. You look for extreme. Satu, saya menggunakan hanging stop loss. Saya menggunakan Fibonacci 618. Dan kita cerita mengenai technical. Okey, ini adalah ulangan kepada mereka yang tak sempat ikut webinar pada hari Sabtu lepas. Jadi ini ulangan tapi laju sikit dan kita masukkan cerita market dynamic dalam ni. Dan benda ni kalau if tak faham market dynamic, don't worry. Setiap webinar saya terang. Tak faham sampai anda faham. Okey? Saya ingat lagi masa mula-mula saya sentuh mengenai Elliott Wave. Siapa ingat yang benda saya ulang tiap-tiap hari? Bila kita melihat satu trend, dia dibentuk oleh 5 wave. Wave pertama, kita tak tahu dia berlaku. Dia tak nampak. Lepas tu kita ada wave 2. Apa sifat wave 2? Wave 2 deep correction kebiasaannya dan tak boleh cecah bawah wave 1. Itu wave 2. Kalau dia cecah bawah wave 1, itu bukan motif. Itu mungkin adalah satu diagonal. Itu adalah sifat wave 2. Yes, itu sebab memang dia order dia baru diambil. Itu je. Jadi kalau kita nak harapkan banyak order nak tahan dia jatuh, tak ada. Sebab itu kita tak letak, saya tak trade tengah-tengah dunia. Itu sebabnya. Jadi kalau kita ambil logik, tak payah tahu banyak sangat. Kita ambil logik je. Kita ambil logik je kan. Kita nak fresh area. Okey, wave 3 tak boleh paling pendek. Ini sifat-sifat asas. Wave 3 tak boleh paling pendek dan dia merupakan yang paling tinggi momentum. Jadi maksudnya, bila kita tengok RSI, bacaan RSI kat sini, RSI yang bacaan paling tinggi dekat wave 3. Lama-lama hafal. Sebab saya sebut ulang-ulang kan Nanang. Saya pun dah boring dah buat webinar lah. Kita COVID-19 tolonglah duduk kat rumah kan. Kes makin naik. Anda nak kelas depan-depan, saya pun nak kelas depan-depan. Saya dah naik tension dah buat webinar hari-hari. Sabtu pun ada webinar. Biasa webinar, kalau Sabtu tak ada webinar, okey lagi. Ni Sabtu pun ada webinar kan. Jumaat pun ada webinar. Tolong stay kat rumah. Nak makan feast apanya Ronald? Orang tengah stay kat rumah. Ya. Tengok game pun tak ada orang kat stadium. Okey, ni wave 3. Wave 3 momentum paling tinggi. Ni wave 3. Lepas tu diikuti oleh wave 4. Wave 4, Liverpool tak, dia tak menang. Bukannya kalah dia tak menang. Okey, wave 4 tak boleh lebih daripada 50%. Ini rule saya. Okey, kalau tarik Fibo. Okey, kalau kita nak tarik Fibo okey, kita ambil chart kosong.
Okey. Kita ambil wave 1. Ni adalah, katalah kita katakan ini sebagai wave 1. Kita letakkan besar sikit. Okey, ni wave 1. Kita ada wave 1. Dalam wave 1 ni, tak ada wave 2. Tu baru sikit dulu. Okey. Dalam wave 1 ni, fahamkan benda ni. Ini yang paling anda kena faham. Wave 1 pun akan ada 5 wave dalam dia. Anda fahamkan konsep ini, anda okey dalam alien wave. Dalam wave 1 pun ada 5 wave. Ataupun dia berbentuk diagonal. Macam ni. Dia boleh berbentuk macam ni. So, dalam wave 1 boleh macam ni. Dalam wave 1. Dia boleh bentuk macam ni ataupun dia membentuk satu motif wave. Okey? Di mana sifat-sifat motif wave sama seperti yang dalam besar. Okey. Sekarang ni ini wave 1. Lepas itu kita ada wave 2. Macam mana kita tahu dia wave 2? Masa dia berlaku, kita tak tahu. Seriously, anda tak akan tahu. Kalau kita tengah ada trend, downtrend, sebelum sini, sebelah sini kita ada downtrend, kita tak akan tahu ini wave 1 ataupun wave 2. Kita akan tandakan apa? A, B. Betul tak? Okay. Sifat wave 2, masa dia tengah jadi kita tak tahu. Kalau dia tengah downtrend, kalau sebelah ni kita ada benda macam ni, 5 wave turun kan. Dan dia buat lower low. Kita tak tahu. Waktu tu kita tak tahu. Okay. Sekarang ni, dalam ni, kita kena 3 wave. Ni saya masukkan terus. Okay. Jadi kita nak tahu, nak tarik Fibo. Anda ambil daripada kiri. Fibonacci, retracement is always left to right. Kalau dia ada right to left, itu teknik. Itu saya tak masuk campur. Saya tak tahu. Saya tak belajar macam tu. Saya belajar buku. Saya belajar lecture hall. Saya tak belajar cara tu. Okey. Kiri ke kanan. Okey. Inilah Fibonacci retracement. Ulang balik mana? Okey, ni adalah wave 1, ini wave 2. Okey. Left to right. Always left to right. Boleh bat? Okey. Okey. Wave 2 will be more than 50%, not the rule, tapi itu adalah untuk kita nak apa? Nak fokus. Okey, wave 2. Okey, saya letakkan dia line dotted Okey, ni sifat wave 2. Lebih daripada 50%. 50% or more. Okey, ni wave 2. Lepas tu kita ada wave 3. Okey, wave 3. Wave 3, saya masukkan cara saya guna alien wave. Wave 3 kena lebih daripada 1618. 1618 ataupun lebih. Bila kita katakan dia motif. Tarik 1, 2 dan 3. Wave 3 ni kena 1618 ataupun lebih untuk kita katakan dia motif. Ingat, wave 1 tak semestinya motif. Wave 3 ni kena motif. Maksudnya, dalam ni mungkin kita ada diagonal macam ni rupa dia. Kita selalu nampak yang bentuk-bentuk macam ni kan, dalam wave 1. Tapi dalam wave 3 ni kena, dalam ni kena ada motif wave. Kena ada motif. Maksudnya, wave 2 tak boleh terplay out bawah ni. Dia kena motif. Okey. Dalam, kalau kita masuk lebih kecil, dalam ni mungkin ada diagonal. Mungkin. Tapi 3 dalam 3 dia tak boleh. Sekali lagi saya ulang. Tak boleh diagonal. Dia kena merupakan satu motif. Ingat, ini kita masuk kecil. Kalau nak masuk kecil. Boleh? Ini boleh reverse lah. Macam mana cat kita boleh reverse? Untunglah cat boleh reverse. Kalau kita boleh reversekan cat, dia boleh bentuk macam ni. Tapi yang sini, dia kena berbentuk sebagai diagonal. Maksudnya sifat-sifat dia, cukup sifat. Cukup sifat dia. Dalam yang ini, dalam yang kecil. Ini konsep pecahan-pecahan. Okay?
Okey, saya padamkan ini dulu. Saya padamkan ini, saya padamkan ini. Ini sifat pecahan. Yang ini yang anda nak faham. Anda faham yang ini, insya-Allah kalau anda duduk termenung satu hari, then it will click kepada otak kita. Okey, wave 3 1618 dan RSI dia dekat sini dia akan berbentuk dari belakang. Kalau kita ambil dari belakang, kita ambil dari belakang ni dalam. Okey, 3. Okey, 3 kita ambil ikut yang dalam. 4. Okey, dan 5. Sini pun ada divergence. Okey, sebab 5 wave yang ini. Lepas tu 1 2 3. Okey, 1 2 3 tak boleh ada divergence. Lepas tu 1 2. Okey. 3 ni yang paling tinggi. Ni dalam ni yang paling tinggi. 3 4. Okey, dan 5. Sini dah start divergence. Sini dah start divergence dia. Sini kita ada satu divergence. Sini kita ada satu divergence. Boleh? Lepas tu kita tengok pula wave 4. Ini kepada saya guna, bukannya buku. Buku tu tahun 30-an. Anda pakai yang tu, anda tak akan payah anda gunakan Elliott wave untuk nak fokus. Dalam tu kalau anda ikut Fibonacci, anda ikut Elliott wave tahun 1930-an, itu untuk marking chart, bukan untuk fokus. Saya bagi tahu betul. Susah nak fokus market guna tu. Kecuali time frame besar dan tengok ke depan, mungkin daily, weekly chart. Okey? Ini sifat wave 3. Ini 1. Ini 1. 1. Ini wave 2. 2. Ni wave 3. 3. Okey, lepas tu kita ada wave 4. Wave 4 dia tidak melepasi 50%. Kebiasaan kita jangkakan kepada 38.2. Kita ambil panjang 2 sampai 3 ni sepanjang wave 3, wave 4 kita jangkakan dekat sini. Boleh? Faham tak macam mana kita gunakan Fibonacci? Okey, ini wave 4. Anda takkan dapat yang ni, seriously. Free, saya tak jumpa yang orang buat free tunjuk macam ni. Dengan ini, ramai yang akan tunjuk ini. Ini anda boleh dapat dekat YouTube. Yang 4 ni macam ni anda boleh dapat kat YouTube. Orang tak tunjuk yang ni. Seriously, orang tak akan tunjuk. Ni banyaknya orang rahsia dia dalam Fibonacci. Tak ada. Apa rahsia-rahsia? Nak tahu, tanya saya. Tak ada rahsia-rahsia. Seriously. Apa rahsia-rahsia? Nak bayar? Apa? Okey. Dan sini adalah wave 4. Okey. Wave 4 pun dekat sini pun shallow. Shallow. Okey. Ni wave 4. Rahsia subscribe kelas advance. Aduh. Sayang industri kita. Okey. Dan wave 5. Okey. Macam mana kita jangka wave 5? Ada 3 cara. Yang pertama, wave 5 sama adalah kita tarik wave 3, kiri ke kanan juga, kiri ke kanan, sampai bawah wave 4. Okey, dan kita jangkakan ini yang wave 4 paling pendek. Dia sampai 123.6. Saya akan gunakan cara ni. Kita ambil cerita buruk dululah. Ni wave, ini adalah untuk wave 5. Sekali lagi saya tunjukkan. Wave 3 kiri, wave 4 kanan. Okey, kita ambil Fibo terbalik dia, 123.6. Faham? Itu kaedah pertama untuk nak tahu wave 5 kat mana. Wave 5. Okey, kaedah kedua untuk nak tahu wave 5 kat mana adalah menggunakan dia sama panjang dengan wave 1. Sama panjang dengan wave 1. Ini panjang sikit, nampak tak? Itu kaedah kedua. Okey. Kaedah ketiga adalah kita ambil daripada bawah ini, sambung kepada wave 3 dan ambil kepada wave 4
wave 5 ini yang paling panjang. Di mana wave 5 sampai dekat sini. Sampai dekat 618. Itu adalah kaedah ketiga untuk kira wave 5. Macam mana rupa RSI dia dekat wave 5? RSI dia akan berbentuk macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sini pun ada divergence. Dengan wave 3 belakang ni pun dia ada divergence. Dia tak boleh membatalkan divergence ini. Dia tak boleh membatalkan divergence. Kalau kat RSI, dia tak boleh membatalkan this divergence. Dan dia kena berakhir dengan divergence dia sendiri. Sebab dia 5 wave. Faham? Ada soalan untuk yang ni setakat ni? Ini adalah dikenali sebagai motif wave. Kalau dia break out high dekat sini, kita ada satu high kat sini, dan dia break out wave 5 break out yang ni, then anda boleh trade dia punya pullback. Faham? Anda boleh trade dia punya pullback. Ada soalan? Wah, semua dah advance ataupun nganga. Apa benda ni? Okey. Kita kaitkan dia, sebabnya kita kaitkan dia dengan market dynamic. Kalau anda nampak apa EJ, current dia adalah buat 5 wave. EU buat berapa wave? Kalau anda buka kan, nampak chart EJ 5 wave. EU buat berapa wave? Wave, contoh. Ya. Ini basic dalam macam ni. Kalau anda ambil Certificate of Market Technician, CMT, anda ambil CTE, anda ambil CFA. CFA tak, CFA lebih kepada lain. Tapi CMT, CFTE, anda ambil anything to do with technical. Ini adalah subjek dalam bab 1. Antara subjek dalam bab depan. Ini subjek dalam bab 1 tau. Selain daripada Dow teori. Jadi ini asas. Masalahnya ramai trader dia pergi ini buy ini sell. Tak apa kenal, dia kata market trend. Tapi macam mana rupa trend? Saya tunjukkan anda macam mana rupa trend. Kalau anda ambil mana-mana professional certification untuk technical, ini subjek bab pertama. Macam kita kan, darjah 1, ini A, ini B, ini C. Saya tengah ajar anda A, B dan C sini. Kita belajar apa? Apa yang kita belajar? Termasuk saya. Kita belajar benda ni. Betul tak? Kita terus belajar OHLC. Anda belajar benda ni kan? Kita belajar benda ni kan? Betul tak apa saya kata? Itu masalahnya. Kita belajar benda ni. Sedangkan benda ni adalah daripada kecil-kecil yang berbentuk ini. Sebelum kita masuk kepada kecil-kecil cara nak menyanyi lirik lagu, anda kena tahu dulu macam mana nak baca lirik. Itu masalahnya. Kita belajar terus macam mana oktav, 8 not, macam mana 4 not. Apa pula? Belajar membaca dulu. Saya tengah ajar anda membaca chart. Barulah kita cerita pasal OHLC. Kita belajar benda ni, itulah terbaliknya. Anda dah belajar benda ni, barulah anda masuk kecil. Terbalik tau. Termasuk saya pun belajar macam tu. Dah saya buka buku, oh ini yang belajar, baru cerita kecil. Tak sesuai untuk Eropah punya style, baby pip, nota, Encik Zul. Itu masalahnya. Sebab itu untuk retail.
Tu masalahnya. Kalau anda belajar untuk institution, anda akan belajar ini dulu. Sebabnya, sad to say lah, tapi this is the truth. Broker buat daripada duit spread. Daripada whatever jenis broker lah. Kita cerita, saya bukakan. Lebih banyak anda trade, lebih banyak keuntungan pihak broker. Simple. Kalau anda belajar cara ni, entry anda tak banyak. Betul tak? Sebab anda akan tunggu complete. Tapi kalau anda belajar benda ni, sini open, sini high, sini low, ini close, ada 4 line yang anda cari untuk trade. Ada 4 line yang anda boleh cari untuk trade. Ini maksud saya. Kat sini ada 4 line yang anda boleh cari untuk trade. Jadi peluang entry lagi banyak dalam yang ini. Siapa untung? Trader ke broker? Kalau kita nak buka cerita dia. Anda belajar, tu kita belajar apa? Kita belajar ni. Nampak tak? Tak kelawak jadinya. Saya tak katakan salah. Tapi kita belajar terbalik. Sepatutnya kita belajar yang ini. Barulah kita masuk kepada yang itu tadi. OHLC lah, apalah. Kita faham dia berlaku kat mana. Tu cerita dia. Okey? Faham maksud saya? Jadi daripada sini anda tahu kat mana anda betul, kat mana anda salah. Anda katakan trend, kalau dia break out atas ni, dan trend dia berubah kalau dia break bawah ini. Bawah ini. Dan barulah kita katakan ini sebagai tak jadi uptrend. Kan? Tak jadi uptrend. Dia kena break kan kepada invalidation level yang ini. Okey? So, ada soalan mengenai 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kita dah ulang dia dari dah setahun lebih. Sepatutnya dah hafal lah. Ada soalan untuk yang ni. Nampak macam mana bentuk RSI dia? Ingat. Dan saya kongsikan. Ini nota ni semua ada dalam tu. Ni tak payah. Ni tak payah. Okey. Dan saya kongsikan dia punya ni. Okey, anda boleh download dia daripada sini. Okey, nampak tak link yang saya bagi? Ya, invalidation kepada structure ini bila dia buat higher high. Kalau dia tak buat higher high, invalidation kita masih tempat lain. The moment dia break out atas ni, dia buat higher high. Jadi kalau dia buat higher low kat sini, ini masih valid. Dia tembus bawah ni, ni itu bukan higher low. Okey? So far, faham? Okey. Jadi kita kaitkan dia dengan market dynamic. Mungkin kita tak dapat nak habiskan untuk korektif. Korektif kita discuss bila webinar kita mengenai teknikal lagi. Sebab kalau banyak sangat pun orang tak faham, tak guna juga kan. Saya yang pening. You all pun pening kan, ulang. Besok kita ada kemahiran dagangan. Saya tengok malam besok. Psikologi dagangan 21. Okey. Pada 14 hari bulan. Lamanya cuti ni. Bukan 14. 8 hari bulan, hari Khamis malam. Hari Khamis malam, realiti dagangan, ia bukan soal entry. Saya tak nak masuk terlalu banyak. Kalau banyak sangat, tak guna pun. Kan? Hari 14 hari bulan, webinar ke-19. Kita akan cover mengenai
wave 3. Identify wave 3. Tengok, dia simple. Bagi saya satu chart dia. Bagi saya satu chart. Mana-mana chart saham ke, apa ke, rega durian ke, rega nas ke. Bagi saya satu chart. Apa-apa. Bagi saya satu chart. Yang ini semua dah ada. Bagilah susah sikit. Minyak yang kita tak ada lukis. SEC JPY. Saya tanya Aidil, orang lain. Aidil, bagi saya satu chart. Bagi saya satu chart. Bagi saya satu chart. Kita tengok. Dan time frame. Litecoin. Okey. Litecoin dekat Binance. Dekat Binance. Okey. Okey, time frame. Bagi saya satu time frame. Mana-mana time frame. Akan kita nak melukis apa ni? Litecoin. Okey. Mula dia macam ni. Pergi kepada monthly, ini tak cukup. Nampak? Sebab Litecoin ni baru kan. Okey, pergi kepada weekly. Anda nampak sampailah yang jelas. Okey. Sampailah, ni tak cukup info lagi. Pergi kepada daily. Okey, ni chart dia complete sikit ya. Jadi pada waktu ini the simple konsep dia, anda tak dapat lukiskan ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Anda tak dapat lukiskan macam tu. So kalau anda lukiskan sebagai 5, ini akan jadi bankrupt. Faham? Ini akan jadi bankrupt, kosong. Faham? Anda tak dapat assume dia untuk buat 5 wave. Don't do that. Langkah pertama, anda assume dari sebelah kiri ni dulu daripada kosong. Okey? Dan sini hubung yang ini. Ini langkah pertama yang anda buat. Okey? Sebab dia start daripada atas. Starting dia like listed kan. Maksudnya di offer kan. Jadi what you do is ada cari kosong dia. Kosong dan ke atas. So kalau macam ni dan pergerakan semasa, kita cuma dapat assumekan dia sebagai A, B and making a C. Ingat, kumpulan aset nak mahal. Mata wang dia tak. Tu dia tak. Okay? Kumpulan aset, ini aset. Kalau kita tengok kepada kripto, dia dianggap sebagai satu komoditi. Yeah? So kalau kita letakkan the same, dia boleh A, B dan C ataupun 1, 2 dan 3. Okay. To be on the safer side, untuk starting, untuk benda baru macam ni, kita akan letakkan A, B dan C. Boleh? Unless sini buat 1618, dan kita akan letakkan 3. Itu saja. Dia tak ada 1618. Itu je. Okay. So kita start ini sebagai A. Itu sebagai anda punya A. Okay. And now kita ada B dekat sini sebagai lower low dia. Ni low, ini low. Sekejap. Saya tengok low kedua. 24. 22. Okay. Sini low lagi. So sini kita punya B. Sini kita punya B. Sini kita punya B. So somehow dalam ni kita akan ada 3 wave. Somehow. Adakah dia ABC ataupun WXY? Kita tak tahu. Kita tak peduli sebabnya kita nak trade dekat sini. Okay. So kalau kita assume ini A, ini B, kita assume bahawa dekat sini kita ada 1. Boleh? Sebabnya we are assuming yang sebelah sini daripada kosong ke A ni akan ada C. Faham? Kalau nak ni, ini yang chart tak complete lah, tapi sama juga, step dia sama je. C. Kita assume kita tengah nak menunggu satu wave C daripada sini. So kita dah dapat 1. Now kita ada 2. Ini adalah 2. So sini kita ada 1. 1 di yang lebih kecil. Di yang lebih kecil. Ini 1.
Lepas tu kita ada 2. Ni adalah kita punya 2. Okey. Selagi dia tak break bawah ini, kita kekal dengan kita punya pendapat dahulu bahawa ini saya tak akan tandakan flat. Ingat hukum elliott wave tadi. 2 tak boleh bawah daripada B. Kita assume dahulu bahawa sini adalah ni cara dia. Unless market buat bawah B, then sama ada kita extend B kita kat bawah ni or whatever kita buat. Ataupun kita akan letakkan dia sebagai flat. So, kalau kita assume B kita kat bawah ni, dia tak dapat. 1, 2, B yang dah kosong balik, bankrupt. Kita tak dapat assume benda tu bankrupt bila melukis ya. Jadi ini 1, 2 dan anda dah dapat. Cuma nak lukis sini je. Kalau sini 2, kita assume sebelah sini akan ada 5 wave. 4, 5 kan. Dan anda lukis kat sini. Nampak cara dia? Lepas tu tengoklah kecil-kecil. Pergi ke time frame kecil dan seterusnya kecil. Nampak macam mana lukis? Mana-mana cat cerita dia semua sama. Anda ambil lah cat apa pun. Termasuklah cat apa. Apa ni? Ni apa ni? Low. Ni Lowe's Company. Okay. CBO is Lowe's. Buat daripada time frame besar. Weekly. Buat daripada time frame besar. Okay. 2 tu macam subwave 5. Like. Masalahnya kalau anda letakkan dia macam tu, dia bankrupt. Faham tak? Kalau anda letak dia sebagai subwave 5 wave, anda akan anggap dia bankrupt. Jadi anda anggap dia bankrupt, anda tak trade dia. Itu je. Jadi kita tak tengok pun cat tu. Simple. Buat apa trade company bankrupt kan? Faham? You cannot assume company bankrupt. When you are doing elliott wave, you cannot assume company to bankrupt. Dalam yang ini lagi lah. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Identify wave 3. Identify wave 3, ini 4, dan ini 5. Mana-mana cat, sama je proses dia. Kita ambil SEC JPY. SEC JPY. Okay, SEC JPY. Okay, kita tengok chart yang macam ni. Kita ambil yang complete sikit ya. Ni adalah dekat IBC. Okay, ni complete sikit daripada tahun 1998. Okay, kalau kita tengok yang ni, kita tak dapat tandakan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kita tak dapat tandakan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Kita cuma dapat tandakan dia sebagai apa ni? Ini korektif. Tengok sekali imbas, ini korektif. Kan? Kita assume dulu daripada kawasan kosong dia. Daripada kawasan kosong dia. Kita ambil daripada kawasan kosong. Okay. Dan ini tak high. Kita ambil sampai high dia. Kalau tak nampak belakang dia, so, ini tandakan sebagai A, besar. Letaklah apa ni. Lepas tu anda letakkan ini below. Letakkan B. Ini dalam pembentukan B lagi ya. Ini adalah 1, 2, 3. Sebelum dia naik buat C. Itu je. Lepas tu anda isilah tempat kosong. Isilah tempat kosong. Kalau kita nampak sini sebagai A, sini sebagai B, kita tahu sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Dia tak susah. Ramai takut nak buat elliott wave sebab nampak macam susah. Boleh, Fik? Jadi sini B. Sini A. Sini B. Start daripada time frame besar. Bila anda buat daripada time frame besar, dia tak susah. Kalau anda buat daripada time frame kecil dan segala-galanya dekat 1 hour, anda akan dapati dia mustahil. Itu masalahnya. Bila anda cuba lukis semua benda dekat satu time frame. Lepas tu, barulah anda you work on this. Ini nampak 5 wave. Ini
A, ini B, ini C. Jadi anda tahu sini 5 wave. Jadi start daripada B kepada C dalam ni. Lepas tu anda lukislah apa bentuk dalam ni. Tak. Yes, saya faham. Kalau anda nampak dia sharp saja, kita terus anggap dia sebagai satu motif kan? No. No. I know that's the common misconception di kalangan even orang dah bertahun yang buat Elliott wave. Sebab itu yang saya tunjukkan tadi adalah penggunaan Elliott wave dengan menggunakan RSI dan juga kepada market dynamic. Kepada kaitan, correlation. The moment anda segala-galanya kepada satu chart, percayalah anda akan sesat. Kita tak dapat tengok SEC JPY cuma SEC JPY. Anda kena faham, tengok dia kepada kaitan dengan USD JPY. Kita tengok kaitan dia dengan Euro JPY. Sebab chart dia semua. Nampak kan? Chart dia sama. Nampak ni? Chart dia semua sama. Even weekly. Nah. Apa ni? Saya buang tadi. Itu cara dia. Dia kena dilihat berkaitan. Ini SEC JPY. Dia kena dilihat berkaitan. Nak cari dia lagi. Saya tahu itu masalah ramai yang buat Elliott wave bila kita tak mengaitkan ni apa chart ni? Euro JPY. Chart dia sama. Dan of course tak satu-satu pip. Of course tak satu-satu pip. Tapi lekuk dia will have correlation. Terutamanya dengan GBP. Dia akan ada correlation. Dan anda refer kepada chart yang ni. Dia sama. Nampak? That's why saya dah bawa konsep, saya tunjukkan kepada anda konsep it's one market. Even dekat apa ni? Even dekat weekly ni. Anda turun lagi, anda akan dapati benda menggerikan. Kalau anda buat, anda akan dapati, kenapa? Sebab dia sama. Dia sama. Kita tak dapat ni. Kalau contohnya kita lihat kepada even, anda tengok benda yang anda rasa tak ada kaitan. Contohnya seperti FTSE. Apa ni, mana FTSE? Okey. Yang anda nampak macam tak ada kaitan, kita tengok kepada benda yang entah apa-apalah kaitan dengan dia kan. Ni. Okey, dan satu lagi. Saya pernah tunjukkan benda-benda ni. Apa kaitan Bank of America dengan ni? Boleh? Apa kaitan dia? JPY sebab chart dia lebih candle lah. Nampak? Apa kaitan dia? There will be rhythm dalam market, there will be asset classes, there will be correlation dalam chart. Kadang-kadang kita tak dapat nak fikir apa kaitan dia Bank of America dengan FTSE, dengan CAC JPY. Bila saya melukis, saya akan bagikan dia kepada kumpulan chart yang mempunyai movement yang sama. Dan this one, kalau kita ambil satu lagi, common denominator dia adalah kepada XLE. Kalau nak tahu apa kaitan dia, kepada minyak, pergerakan minyak. Apa kaitan minyak dengan UKX? Boleh?
Apa kaitan minyak dengan UKX? Ya, tak ada. Saya bila mengkaji benda ni dahulu, saya buat lebih daripada berapa ratus chart tau. Kalau nak tahu. Siapa yang kenal saya tahu. Saya punya personality bila saya obses habis-habis dengan benda tu. Saya ikut habis-habis dengan benda tu. Dan it took me lebih daripada 6 bulan. 6 bulan ya, untuk tengok cat ni. Semua ni kita dah. Ni tak perlu kongsi. Dan saya kaji benda-benda ni. Bukan saya seorang. Kita ada grup kita. Dan tapi yang obses ni saya lah. Yang duk push orang sampai bergaduh. Mengkaji kepada cat ni punya correlation. Kalau anda nak tahu. Dan sebab itu, I hope you guys ambil peluang. Ini bukan forward test dia bertahun dan siap ambil company untuk nak tengok kepada correlation ni. Of course, when you do correlation, dia breaks down. Macam mana kita tahu dia break down? Kalau dia buat kerja lain, dan itu yang kita panggil sebagai crosses dynamic dalam nota tu kan. Crosses dynamic ya. Okey? Boleh? So, setakat ini untuk motif wave ada soalan tak? Saya tak nak peningkan kepala anda banyak sangat. Dah pening dah pun. Kita akan masuk kepada hari mana tadi? Pada 14 hari bulan, hari Khamis, kita akan sentuh direct kepada apa dia? Correction. Okey, tak nak beningkan banyak sangat tapi I hope yang asas ni semua, yang asas ni anda dah kuasai. Yang asas ni I want you guys to fahamkan yang asas ni semua. Yang asas ni. Saya gunakan dia spesifik. Yang mana? UKX dengan minyak. Okey, lupa nak jawab. Okey, FTSE, company dia banyaknya terlibat company yang terlibat dengan komoditi. Saya pergi tengok apa yang membentuk dan weighting dia, berat FTSE kepada company yang terlibat dengan komoditi. Pergi tengok pecahan FTSE 100. Itu kaitan dia. Bank of America, banker kepada dia orang. Dan komoditi lah. Itu masalahnya. Sebab tu dia ada kaitan. Itu fundamental. Itu fundamental, nampak tak? Fundamental dalam technical. Semua ni yang ni. Semua ni ada dalam. Boleh? Cukup? Macam tu sekali. Ya, Rashid. Saya tak nak peningkan kepala anda banyak sangat. Trade apa yang nampak, cukup. Sebab tu saya tak nak pergi terlalu detail. Berapa weight, FTSE 100, FTSE 250. We can talk about that. Saya boleh, anda tahu saya boleh bercakap mengenai benda tu. Dan saya mengkaji benda tu. Saya tak nak peningkan anda. Saya cerita benda yang anda perlu tahu untuk trading. Anda bukan nak buat buku. Faham? Kalau anda nak buat buku, insya-Allah saya boleh tolong. Kalau ada soalan lah. Tak payah letak ini Zul bagi tahu. Tak payah. Anda buatlah, carilah source kat mana. Saya tunjukkan mana source. Okey. So, ambil yang ini, yang kita dah discusskan. Saya tak akan terbitkan buku tu sebab saya kongsikan. Sebab kalau saya terbitkan buku tu, dia melibatkan kos dan saya tak jadi free. Kalau saya nak charge webinar macam ni, kalau bukan buatkan XM dan saya buat sendiri, anda rasa berapa harga? Anda rasa berapa harga dia? Faham? Itu belum cerita buku. Kalau kita cerita webinar saja. Yes. Kalau kita cerita webinar saja.
Bantap cerita psikologi. Ya, saya masukkan semua. So saya nak ceritakan yang tu, berapa saya nak charge. So saya tak akan. Even dalam grup CTFX, anda tahu, keluar daripada grup tu saya bayar balik. Free. Free. Okay? Jadi hopefully anda semua, saya tak ada kata hebat tak. Tapi tolong ambil, sebab ini hasil research yang bertahun. Ini hasil research yang bertahun dan benda tu nampak dekat chart. Tolong ambil. Dia percuma, anda tak akan dapat kat mana-mana. Saya bagi tahu betul. Kalau saya nak belajar, saya ambil balik yang ni. Kalau saya nak buat balik, saya ambil balik yang ni. Seriously, saya tak ada benda baru yang saya dapat letakkan. Kalau nak guna, boleh. PE ratio, boleh, Rashid. Itu fundamental. Tapi kalau anda nak trade, anda nak guna tu, anda nak buy kat mana? Itu untuk tengok profitability of the company berbanding dengan ni. Harga saham dia. PE ratio. Harga tu mahal ke tak? Earning per share, benda-benda tu. EPS dan PE ratio. Kita bandingkan dia dengan company lain. Itu dia. Adakah company tu profitable ke tak? Okey? So kita akan cerita pada yang ini dan juga yang lain-lain pada 14 hari bulan di sebelah malam, webinar sebelah malam. Okey, baca nota ni ada dalam grup, cari dekat file ada dalam grup. So yang saya ceritakan kepada anda yang benda ni tadi. Kalau ada tengok EJ tu buat 5 wave, anda akan jangka EU buat 5 wave. EJ buat 5 wave, anda akan jangkakan indeks buat 5 wave. Value dia mahal ke tak? Tesla. Sekarang ni PE ratio orang tak tengok beribu-ribu nak tengok macam mana. Boleh? Okey. Dan semua tu kepada teknik entry. Kita akan ceritakan benda ni pada hari Khamis nanti. Ada soalan last? Ni yang kita cerita tadi. Ni sifat-sifat dia. Sifat-sifat dia. Semua ada dalam ni. 5 wave impulse dan lain-lain. Okey. Kalau tak ada soalan, kita sudahkan webinar kita pada malam ni sebelum anda demam. Kita sambung hari Jumaat. Kita akan remind saya, kalau saya melalut benda lain, drop kat grup yang ni bang. Drop mana? Nota ambil dekat grup Telegram. Ambil kat grup Telegram. Siapa tak ada lagi dalam grup Telegram, pergi message saya dekat Facebook. Sebab nota ni letak dekat webinar punya ni, dia terlalu besar. Okey, fahamkan konsep yang 5 wave tadi, yang structure. Barulah cerita candle kecil-kecil. Barulah belajar OHLC kan. Barulah support resistance. Barulah benda tu. Faham structure. Okey, kalau tak ada, ingat ini invest ke sistem, buat benda berulang, trade your system. That's it. Okey, sambung balik topik correction pada hari Khamis malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you. Terima kasih. Thank you. Good night. Thank you.